pensyarah-pensyarah yang telah menghadiri webinar hari ini. Saya selaku wakil bagi penganjur iaitu Jawatankuasa Professional Learning Community PLC College Matrikulasi Kejuruteraan Kedah mengucapkan terima kasih kerana sudi untuk meluangkan masa bagi menyertai webinar live ini pada pagi ini. Saya Puan J.D. Kumutini Jagabalan selaku moderator menemani tuan-tuan dan puan-puan di sepanjang sesi ini. Dengan ini saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke webinar penulisan kertas kajian lesson study dan persidangan WALS 2022. Sebelum bermula, izinkan saya memperkenalkan tentang penceramah kita pada hari ini iaitu pensyarakanan di Pusat Kajian Pembudayaan STEM, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Zanatun binti Haji Iksan. Terima kasih Dr. Zanatun atas kesudian Doktor untuk bersama kami pada pagi ini. Sebelum saya menyerahkan sesi ini kepada Dr. Zanatun, saya mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan beliau. Sebelum Dr. Zanatun mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda sains dalam bidang sains nuklear, diploma pendidikan dalam bidang pendidikan sains, sarjana sains dan doktor falsafah pendidikan dalam bidang pendidikan sains daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, UTM dan UM dari tahun 1990 hingga 2011. Beliau berpengalaman mengajar kursus-kursus di peringkat pra-siswaza dan siswaza selama 27 tahun di UKM, termasuk 5 tahun di matrikulasi UKM. Beliau terlibat dengan 14 kursus di peringkat pra-siswaza dan di peringkat pra-siswaza beliau telah mengendalikan sebanyak 13 kursus sama ada sarjana, kedoktoran, doktor pendidikan tinggi dan profesional UKM. Beliau juga telah memenangi 32 anugerah kualiti pengajaran dan inovasi di peringkat fakulti Universiti Kebangsaan dan Antarabangsa. Beliau telah dilantik oleh universiti luar sebagai pemeriksa luar dan penilai. Beliau telah membentangkan sebanyak 30 persidangan di dalam dan di luar negara dari tahun 2009 hingga 2020. Penerbitannya yang telah dihasilkan oleh beliau adalah sebanyak 83 artikel dalam jurnal ISI, BOS, Corpus, Era dan Berwasi, dan 161 proceeding, 4 buah buku telah diterbitkan dengan penerbit UKM. Selain itu, beliau juga telah menghasilkan 12 buah penulisan dalam bentuk bab dalam buku dan membentangkan sebanyak 34 persidangan di dalam dan di luar negara dari tahun 2003 hingga ke hari ini. The special part is Dr. Zanatun adalah ahli dalam the World Association of Lesson Study WALS dan juga ahli Jawatankuasa Penganjur Persidangan WALS di Malaysia untuk tahun 2022. So, tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Zanatun binti Haji Iksan untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dengan sukacitanya, saya mempersilakan Dr. Zanatun. Okay, terima kasih pengerusi majlis, Kumutini dan semua ahli yang hadir di dalam webinar ini. Saya nampak ada juga Dr. Malar. Selamat pagi Dr. Malar. Dan semua yang lain itu yang saya. Apa khabar? Lama tak bersembang. Ya. Doktor, nanti selepas habis webinar ni saya kena dapatkan tarikh untuk ifsah pula pensyarah IPG ya Doktor? Ya, boleh. Okey, terima kasih Doktor. Okey, sama. Okey, jadi saya mulakan bismillahirrahmanirrahim dan selamat pagi dan assalamualaikum kepada semua yang hadir. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih atas jemputan ini. Kiranya ini salah satu sokongan lah
yang padu daripada pihak matrikulasi untuk penganjuran WALS 2022 ya. Dan saya pasti pihak matrikulasi juga telah banyak melaksanakan seminar-seminar sebelum ini yang menjurus kepada PNP ya. Dan saya dulu pun daripada matrikulasi juga mengajar di matrikulasi macam tadi disebutkan, masa tu belum lagi di bawah kementerian ya. Saya faham dengan kesibukan matrikulasi mengajar subjek yang ada setahun, saya tak tahu masa dulu ada yang setahun, ada 2 tahun, saya tak tahu di sini. Sekarang matrikulasi ni berapa tahun ya pengajian? Ya, setahun dan 2 tahun doktor. Ada juga setahun dan 2 tahun. Maknanya betapa kesibukan guru-guru saya faham. Dan pastinya bila kita dalam proses PNP ni, mungkin dari peringkat sekolah dan juga matrikulasi, kita mungkin kajian yang kita buat bukanlah dalam kata bidang konten kita itu. Mungkin di fakulti berbeza, di universiti berbeza, namun di depan kita sebenarnya ada pelajar-pelajar kita yang mana kita juga boleh membuat kajian pendidikan ya. Dan saya faham sekarang ni di peringkat pengajian tinggi pun kita ada macam kongres pengajaran dan pembelajaran yang mana kita boleh dalam masa yang sama membuat kajian terhadap pedagogi kita, terhadap penilaian kita, terhadap pelajar-pelajar kita. Jadi maknanya kita akan lalui dan kita jadikan ini sebagai satu research ataupun kajian yang bermakna supaya kita boleh meningkatkan proses PNP kita ya. Jadi untuk pengetahuan mungkin semua dah sedia maklum tentang WALS ni ya. Mungkin saya sebut sikit lah, mungkin lain-lain dah banyak menghadiri tahu. Saya nak sebutkan sikit bahawa wujudnya WALS ni iaitu bermula daripada 1995 di mana masa tu masa tu kajian tim dan PISA mendapati 3 negara yang paling tinggi iaitu Jepun, Jerman dan Amerika Syarikat yang paling tinggi result dia. Jadi bila dilihat daripada video-video pengajarannya, pakar pendidik dunia ni melihat kenapa antara 3 tadi Jepun yang paling tinggi dan melihat apa yang dilakukan oleh Jepun. Rupanya Jepun telah melaksanakan satu budaya iaitu Jongyukenyu, iaitu boleh dikenali sebagai lesson study lah. Dan bila dilihat dia dikembangkan oleh pakar-pakar pendidik dunia dan tercetuslah penubuhan WALS ini. Yang mana melalui seminar itulah perkongsian berlaku daripada 2007 sampailah sekarang. Jadi saya rasa bila saya mengikuti WALS ni, saya rasa kita tak nak ketinggalan lah. Ya, kita tak nak ketinggalan dan di peringkat pengajian tinggi juga dilakukannya. Jadi mungkin dengan perkongsian ini dapat memberikan galakan kepada rakan-rakan matrikulasi supaya kajian ini dilakukan di peringkat matrikulasi itu boleh diangkat dan dibawa ke WALS untuk kita kongsikan bersama dan boleh boleh diberikan, kita lihat bagaimana pakar dunia melihat kepada kita di Malaysia. Dan mereka sangat-sangat menghendaki supaya kita boleh buat secara bersemuka. Dah 2 tahun ya, dah 2 tahun secara online. Apabila saya bermesyuarat dengan WALS sendiri, mereka mengharapkan supaya tahun ini kita boleh bersemuka. Jadi kita mengharapkanlah bulan 9 kita bersemuka dengan SOP yang kita jaga dan doakan supaya berjalan dengan lancar. Okey. Saya tak ada masalah sekiranya dalam masa pembentangan saya ini ada persoalan yang hendak ditanyakan, takut nanti selepas tu lupa. Jadi bersuara sikit sebab kita tak nampak semua ya. Apabila nak tanya part saya bentang tu nak tanya boleh bersuara ataupun kalau ada nak raise hand pun boleh, tapi takut tak perasan. Mungkin pengurusi nanti boleh bantu ya? Ya, boleh dok. Okey, jadi saya nak share pembentangan saya hari ini. Dah nampak ke? Dah boleh nampak doktor? Boleh ya? Okey. Sekejap, buat pula benda ni. Kena full screen doktor. Ya. Okay, thank you. Okay. Jadi apabila saya dijemput ya dengan tajuk yang saya rasa memang menjurus kepada WALS ni, penulisan kertas kajian lesson study di persidangan WALS 2022 ya. Jadi saya nampak kesediaan matrikulasi untuk bersama-sama supaya dapat membentangkan di dalam WALS nanti. Jadi terima kasih dan inilah perkongsian yang saya akan berikan
untuk supaya rakan-rakan di partikulasi boleh membentang dan menyediakan abstrak dan seterusnya artikel yang akan diterbitkan melalui WAS ini. Okey. Kita sedia maklum bahawa tarikh yang telah tetap iaitu pada 20 hingga 22. Ramai juga bertanya kenapa ya kita buat 20 hingga 22 iaitu pada waktu sekolah. Kerana dalam WAS ni satu yang climax lah terutamanya apabila kita buat bersemuka ialah lawatan ke sekolah. Lawatan ke sekolah akan dibuat pada 23 hari bulan. Jadi kalau sekolah kita buat waktu cuti, maknanya kita pergi sekolah tak ada pelajar. Jadi kalau boleh kita nak merasai sendiri bagaimana open class itu dijalankan. Dan kita dapat bantuan daripada Indonesia untuk sama-sama membuat bimbingan sebab kita buat bulan 9 sebelum bulan 9 ni 5 bulan sebelum bulan 9 ni kita dah mula sekolah-sekolah yang telah dikenalan pasti oleh kementerian untuk kita bantu bimbing dengan SSC Plus bagaimana proses lesson study itu dijalankan. Dan pada hari kejadian sekolah itu akan dijadikan sebagai school visit dan kita melakukan open class real, maknanya ada pelajar, kita tengok macam mana pemerhatian dilakukan dan terus kita buat refleksi. Kemudian ada juga expert daripada WAS sendiri akan memberi ulasan tentang pengajaran. Dia akan bersama-sama kita lah di dalam lawatan ke sekolah. Jadi lawatan ke sekolah satu yang saya rasa amat menarik yang perlulah saya rasa rakan-rakan semua untuk join lah. Ya. Okey. Tak gerak pula. Okey. Antara tarikh yang penting deadline untuk abstract submission 31 Mei. Kita sebenarnya dalam proses website itu sebab kita ni deal dengan WAL sendiri bukannya sendiri. Jadi mungkin ada perbincangan dan abstract ni pada 31 Mei. Kemudian acceptance akan diberitahulah pada 1 Julai dan deadline for early bird registration 15 Julai. Dan kita ada satu program yang amat menarik bagi saya. Kena ada PhD and Early Career Research Session. Mungkin rakan-rakan guru di matrikulasi ada yang sambung belajar. Boleh join sebab ini untuk pelajar-pelajar PhD ataupun yang baru habis PhD. Diadakan pada 19 hari bulan September tapi dia by invitation. Maksudnya kalau kita berminat kita boleh beri email kepada urus setia ini dan mereka akan jemput kita untuk sama-sama. Kemudian WAL yang sebenar pada 20 hingga 22 dan school visit pada 23. Dr. Zanatun, ada satu soalan. Ya, boleh. Kalau kita tengok di situ PhD and earlier career, di sini maksudnya orang yang dah habis PhD ataupun baru mula PhD dan earlier career should be novice teachers, is it? Masuk kat sini ialah dah selesai PhD, baru mula. Maksudnya kita anggap dia earlier career tu lepas habis PhD, dia baru nak mula career dia lah selepas PhD tu. Maksudnya seolah-olah dia tu habis cuti belajar lepas tu dia baru masuk kerja balik. Bukannya buka kepada novice teachers ke doktor? Guru-guru baharu? Bukan sebab dia fokus dia ialah research kat situ. Research tingkat PhD. Jadi early career ni dia dah selesai PhD, mungkin mudah untuk dia berbincang lah sebab based on dia punya research yang dia dah selesai itu. Okey. Thank you doktor. Okey, ini subtema yang kita telah tetapkan dan telah dipersetujui oleh WAL sendiri ya. Kalau lihat di sini ini nombor 1 ni sesuai lah untuk IPG kan. Initial teacher training. Kemudian ini professional development, mungkin IAB yang sesuai kat situ. Lesson study and facilitator. Semua boleh. Depends pada apa yang kita nak kita pilih lah. Leadership, PLC, model and practice dan sebagainya. Mungkin boleh rujuk nanti di dalam ni. Apa-apa subjek boleh dia bukan tertentu kepada subjek. Memang peringkat awal dulu kementerian tetap tentukan subjek-subjek macam seperti matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Tapi sebenarnya untuk semua subjek. Termasuk juga STEM ya.
STEM sekarang ni bila kita tengok STEM, STEM ni biasanya satu program yang mana akhirnya kita kajian selalu dibuatlah untuk meningkatkan motivasi pelajar-pelajar dalam bidang sains. Okay, namun dalam proses tu kadang-kadang bila ditanya pelajar dia tak tahu apa. Jadi eloklah kita melakukan kajian tu semasa proses program STEM tu dijalankan. Apa yang pelajar lakukan dan apakah skill yang tidak dilihat. Saya minta maaf ya sambil batuk sikit. Okay. Okay, untuk awards tahun ini, website dalam proses, bahasa kita boleh gunakan 2 bahasa. Sebabnya memanglah ada juga pertanyaan daripada guru-guru. Cuma kita dinasihatkan supaya kalau kita nak bentang dalam bahasa Melayu, semasa-masa pembentangan ya, nak bentang dalam bahasa Melayu, slide tu disediakan dalam bahasa Inggeris supaya kalau ada audiens daripada luar negara dia boleh faham, at least dia boleh faham. Sebenarnya dari segi bahasa ni kalau was di tempat-tempat lain ni bila saya menghadiri, dia ada macam tahun lepas China tu kan, dia ada satu bilik khas untuk negara China je sebab dia memang cakap dalam bahasa China. Sehingga kan masa mesyuarat tu was merasakan perlunya ada subtitle lah di bawah tu kan sebab dia buat secara online. Semasa di Amsterdam pun ada one day untuk pembentangan dalam bahasa dia. Jadi kita pun memertabatkan bahasa kita juga, kita mengalukanlah untuk pembentangan dalam bahasa Melayu tetapi slide tu dalam bahasa Inggeris. Cuma kalau pembentangan itu melibatkan simposium, panel session tu memang kita galakkan dalam bahasa Inggeris lah sebab ada expert yang terlibat di dalam program tu. Okey, kajian yang kita lakukan dan belum bila kita kata belum dibentangkan ataupun diterbitkan di mana-mana, ini bermaksud bukan maksud tak boleh langsung ya. Kita boleh ubah suai fokus kita, artikel yang sama kalau dah dibentang, dah terbit, mungkin cara kita melihat itu berbeza. Mungkin dia punya literature semua sama, tetapi kalau dulu mungkin kita tengok perkara lain, yang ini kita tengok perkara lain. Kemudian okey, kali ni kita sediakan proceeding. Namun biasanya WAS ni dia tak fokus pada penerbitan sebenarnya. WAS fokus kepada sharing tentang proses PNP. Namun kita merasakan perlunya buat proceeding sebab kita pun ada juga pelajar-pelajar sarjana yang memerlukan penerbitan. Jadi kita juga sediakan proceeding lah. So proceeding tapi tidaklah sampai ke peringkat Scopus ya ataupun proceeding berindeks. Ini proceeding yang biasalah. Dan seterusnya review ataupun penerimaan penilaian abstrak itu akan dinilai bukan sahaja daripada kami pihak WALS di Malaysia, juga akan diberikan kepada ahli-ahli WALS Council di peringkat antarabangsa lah untuk memilih. Maknanya pemilihan itu bukan daripada kami sajalah. Okey, saya ulang semula untuk dari segi abstrak ya. 31 Mei last, kemudian notis akan diberikan pada 1 Julai dan early bird ya. Selepas tu kalau yang nak sebagai peserta boleh dah daftar, tetapi untuk yang hendak membentang tunggu acceptance letter, barulah register lah pada 15 Julai. Okey. Dalam program WAS ni ada beberapa program lah, kita panggil program. Antaranya macam tadi PhD program, tapi dia tidaklah terbuka secara meluas. Dia lebih kepada pelajar-pelajar PhD dan early career tadi. Kemudian kita ada paper presentation, itu memang biasalah. Mungkin inilah ramai antara rakan-rakan di matrikulasi akan join. Kemudian ada simposium. Yang simposium ni beberapa pembentang di dalam simposium dan juga kita ada poster. Okey. Okey. Maaf ya, nak minum sekejap. Okey, bila kita menyediakan kertas kerja ataupun terutamanya abstrak lah yang kita sediakan, semasa kita daftar, kita pilihlah subtema yang sesuai kerana nanti akan disusun pembentangan mengikut subtema. Kemudian
kita memang mengharapkan untuk lokal ni iaitu kita buat face to face ya. Sebab kita sebenarnya konsep kita ialah hybrid, face to face dan juga ada juga online. Tetapi online tu kita limitkan ialah sebab orang luar negara memang nak datang tetapi tidak semua. Maknanya ada bilangan tertentu, jadi bila mereka nak join dia boleh buat secara online yang akan dikendalikan seperti tahun lepas lah ya dengan WAS. Namun untuk dalaman, untuk lokal kita mengharapkan supaya face to face lah. So you all datang sini untuk sama-sama kita melihat bagaimana WAS itu dijalankan. Okay, simposium, kalau paper ni tadi kita dalam paper boleh lebih daripada seorang. Pembentang oleh kerana pembentangan tak lama digalakkanlah seorang membentang. Ya, namun bolehlah kalau ada 3 orang, boleh 3 orang tu datang. Tapi kalau seorang je pun tidak ada masalah. Untuk simposium pula, dia adalah pembentangan yang melibatkan beberapa paper. Beberapa paper yang mengkaji tentang satu isu, tentang sesuatu kajian. Kajian yang sama mungkin sebagai contoh, mungkin kita ada rakan-rakan di matrikulasi di Kedah ada, di Kelantan ada, di Selangor ada, membuat kajian tentang matematik mungkin tentang satu topik ataupun tentang menggunakan sesuatu kaedah. Kemudian merancang dan kita bentangkan bersama berkaitan tentang satu isu tadi. Maknanya ada 3 ataupun 4 orang lah yang membincangkan tentang satu isu. Ya. Okey, kemudian untuk poster kita juga galakkan pembentangan untuk poster dan digalakkan sangat dan kita harapkan untuk face to face lah untuk pembentangan poster ini. Sediakan poster dan kita ada waktu tertentu dalam jadual WAS di mana poster itu tampal di satu tempat, kita sediakan satu tempat dan ada waktu tertentulah untuk kita menunggu di situ. Mungkin masa tu orang akan datang untuk lihat poster kita dan kita bentanglah di situ ya. Itu saya rasa 3 program yang boleh kita terlibat bersamalah di dalam WAS. Kita ada juga keynote speaker yang itu daripada expert lah daripada luar lah dan juga Malaysia. Jadi untuk penyediaan abstrak ya, saya rasa semua rakan-rakan matrikulasi pun dah biasa dah menerbit abstrak. Namun ini yang telah ditetapkan untuk keseragaman dan juga untuk memudahkanlah untuk penerbitan nanti. Ada nama dan email seperti biasa, word ya untuk abstrak tu dalam tajuk dalam 25 perkataan. Kemudian kita kena kenal pastilah subtema yang sesuai untuk tajuk kita. Kemudian nak bentang di mana, sama ada dalam bentuk paper, simposium ataupun poster. Dari segi keywords biasanya 3 hingga 5 dan abstrak tu jangan banyak sangat lah, at least 250 word. Ya. Dan di dalamnya saya akan detailkan lagi apa yang perlu ada di dalam abstrak. Secara umumnya ialah tujuan, metodologi dan findings. Di sini saya highlightkan ya, pengalaman saya lah bila jadi ahli jawatankuasa WAS tahun lepas terutamanya. Yang ini saya bawakan tajuk-tajuk yang dia ada pilihan, ahli jawatankuasa memilih ni, dia melihat sesuatu abstrak, tajuk dan abstrak dan konten abstrak, dia akan menilai dan akan tentukan sama ada strong plus. Strong plus tu macam memang betul-betul terpilih lah. Kemudian ada strong, ada satisfactory dan juga mungkin akan untuk dibaiki. Jadi ini antara tajuk-tajuk yang dikategorikan sebagai strong plus ya. Mungkin sekejap strong plus ni kalau kita lihat biasanya ada perkataan lesson study. Yang strong plus ni saya tengok memang ada perkataan lesson study kat situ. Kita tutup sikit. Ya. Mungkin nanti boleh tengok satu persatu. Need analysis of 4 STEM. Dia buat kajian tentang STEM. Tapi new insight for lesson study. Jadi mungkin kita tak faham tajuk ni, sebab itulah dia macam tajuk ni agak catchy, menghinggakan bila kita baca, ada STEM. Apa dia buat ni? Jadi kita macam menarik bila orang tengok tajuk ni,
ya nak tengoklah. Jadi semasa pembentangan pembentangan dalam paper nanti, kita buat secara parallel session. Jadi kita boleh pilih lah mana-mana yang kita nak pergi. Biasanya kita akan tengok tajuk, menarik lah tajuk ni, apa yang dia nak cakap ya. So itu yang menggalakkan kita memilih lah bilik-bilik tertentu untuk kita pergi. Ya. Namun itulah untuk supaya cuba kita create tajuk tu yang ada orang kata apa, yang sesuai lah supaya mudah dipilih lah oleh penilai ya. Macam nombor 2 ni dia buat tentang student thinking ya, virtual lesson study online. Kemudian macro teaching lesson study. This one pre-service teacher, tapi dia involving story of lesson study in science. Macam mana dia dia tengok proses pembelajaran sains itu untuk pre-service teacher. Ni tentang method ya. Nombor 6 ni ialah kalau kita tengok professional ya, professional development of post secondary faculty and graduate teaching assistant, tapi dia tengok implementation of lesson study. Nombor 7 online lesson study. Nombor 8 explore teacher research identity through lesson study. Jadi macam bila kita tengok ni kan, kita tengok tajuk ni macam apa dia buat dia, tak single tajuk macam ni, jadi menggalakkan kita lah untuk pergi tengok abstract dan akhirnya kita tengok dia punya presentation. Lebih-lebih lagi kalau ada paper memang kita nak. Jadi tajuk-tajuk ni kalau boleh catchy lah untuk menarik audience. Saya nanti boleh tengok. Saya ada bagi 2 ni. Saya bawakan juga ni tajuk yang berikutnya. Okay. Cara menuliskan abstract tu. Saya bawakan beberapa contoh yang saya ambil sendirilah daripada WALS tu ya. Ini tajuk pertama tadi tu ya, need analysis for STEM learners in learning English through a mobile apps, new insight for lesson study. Untuk mudah, line pertama tu introduction, kedua objektif, ada method sikit, ada findings, ada impact. Ni antaranya. Tapi tak semuanya perlu ya. Yang penting tadi adalah 3, objektif, method dan findings. Ni contoh kedua, ada introduction, kemudian ada objektif, ada method, ada findings. Okay. Nanti mungkin boleh bacalah maksudnya apa yang perlu kita masukkan di dalam tu. Sebab kita nak hanya 250 perkataan. Jadi jangan banyak sangat. Biasanya bila kita baca topik ni, kita baca topik menarik kita untuk membaca apa dalam tu. Tetapi findings tu yang main je lah. Terutamanya kalau kualitatif tu kita tengok apa tema-tema yang ada, dan untuk prosesnya kita akan baca kepada proceeding lah. Ni tajuk contoh yang ketiga, objektif. Dia ada objektif terus. This research aim to investigate. Terus dia biasa orang sains macam tu ya. Kalau kita tengok abstract dalam sains, dia lebih kepada tujuan. Dia tak ada orang kata panjang-panjang kepada introduction. Namun kadang-kadang kita merasakan perlu juga introduction kan. Nak tahu apa tu konsep yang hendak di-highlightkan tu apa. So terpulang. Kalau rasanya kita punya abstract tu dah melebihi 250 hingga 300 lah, kita tak nak banyak sangat. Mungkin perkara yang boleh kita kurangkan ialah dalam introduction lah. Tetapi jangan kurangkan pada objektif, method dengan findings. Ya. Impact ni boleh sama ada impact, conclusion ya. Nanti kita akan detailkan lah. Ni contoh lain, ni saya ambil daripada 2018 awards ya. Daripada China. Yang ini dia dah siap-siap buat perenggan-perenggan pun boleh lah ya. Perenggan-perenggan, introduction dengan objektif dia sekali. Bila saya baca tu ada dalam ni. Jadi penilai tu akan baca dan dia akan identify lah, dia nak fahamkan. Kemudian ada method dia, finding dia dan juga impact and conclusion. Keyword di bawah ya. Ini contoh yang kedua, lesson study and teacher classroom assessment literacy development.
Jadi ada introduction, objektif yang warna kuning ada kat situ. Sebab dia, yang ini sebab PDF kan, so saya tak boleh nak highlight di dalam bentuk image. Kemudian yang ni kalau kita lihat method dengan finding tu sekali. Sebab apa? Bila saya cari method tu tak ada, tetapi rupanya dia cerita macam dia kata pun interview data shows the participant, maknanya dia melakukan dapat data ni melalui interview. Maksudnya secara tak langsung method dengan findings tu disekalikan. Begitu juga dengan ni data from classroom observation, maknanya dia buat observation. Observation adalah salah satu tools ataupun cara untuk dapatkan data. So dia kata daripada observation ni dia dapat apa, dia menunjukkan apa. So maknanya metodologi dengan findings tu dia sekali. Maknanya sangat orang kata tak rigid sangat lah. Lain kalau kita masuk dalam journal mungkin agak rigid lah untuk diterima sebab dia betul-betul berkaitan dengan apa tu artikel yang akan di mungkin akan dilihat, akan dianalisis oleh orang yang buat research lain ya. Tapi dalam awards ni dia agak mudah, dekat simple kerana dia lebih kepada sharing lah tentang proses teaching and learning. Okay. Dan ini contoh untuk simposium. Seperti yang saya maklumkan tadi, simposium ni terdiri daripada beberapa paper tentang suatu isu ataupun satu konsep yang hendak dibincangkan. Jadi di sini paper ni dia cerita tentang dia buat tujuan kat sini ya. This symposium aim to showcase daripada Filipina. Jadi tujuan dia terus letak kat situ. Kemudian oleh kerana paper tu memerlukan, ini kira satu abstract yang mana di bawahnya tu ada beberapa paper kerana dia cerita tentang macam saya kata tadi, mungkin kajian yang dilakukan di beberapa matrikulasi, mungkin you all dah berbincang dengan rakan-rakan di matrikulasi lain nak buat sesuatu kajian sama tapi tempat yang berbeza. So kita boleh masukkan dia dalam simposium ya. Dan mungkin kita masih berbincang dengan pihak WAS, kalau boleh dalam satu simposium tu kita ada expert yang mana dia boleh mengulas dan memberikan pandangan dan idea ya tentang sesuatu simposium yang dijalankan. Kita dah dapat beberapa tajuk simposium sebenarnya daripada Indonesia, ada 2, dia buat kajian dekat South Africa ya. Menarik sebab kajian tu lebih daripada international. Dia kajian di Indonesia, dalam masa yang sama dia buat kat South Africa, dia ada dana lah biasanya yang buat yang besar-besar ni ada dana, dia buat kajian di Indonesia, di South Africa. Macam saya tengok tahun was di Jepun masa tu, kami ada buat kajian dengan Nagoya. Orang Nagoya datang ke sini dan dia mengkaji, kita pergi ke satu sekolah. Dalam masa yang sama, kajian yang berkurang sama, dia buat juga di negara lain dekat Singapura dengan Indonesia. Jadi masa tu kami sama-sama ni lah buat dalam satu simposium. Ya, jadi kat sini dia highlightkan ada 4 paper ya. Kemudian paper 1 cerita tentang apa, 2 tentang apa, 3 tentang apa dan 4 tentang apa. Tetapi ada juga nanti diikuti dengan abstrak lain. Setiap paper itu menceritakan dia gunakan yang atas ni lah macam ni. Sebab dia menceritakan tentang tujuan, findings ni mungkin berbeza-beza lah di antara satu tempat dengan tempat yang lain walaupun tajuknya sama. Okay. Ini format untuk articles. Artikel ni boleh menggunakan 2 bahasa. Maksudnya boleh sediakan kalau dalam bahasa Inggeris sajalah. Tapi kalau bahasa Malaysia kena gunakan ada 2 abstract ya. Kalau bahasa Malaysia kena translate juga dalam bahasa Inggeris supaya orang daripada luar negara akan fahamlah kajian ni tentang apa. Jadi ini biasalah kalau kita menyediakan proceeding pun, dalam proceeding kita boleh menerima 2 bahasa. Tetapi kalau siapa yang buat bahasa Malaysia kena ada bahasa Inggeris, siapa yang buat bahasa Inggeris saja tak perlulah ya. Okey, ada abstract, dalam abstract tu ada tujuan ya. Okey. Ni ada abstract. Ni untuk paper ya, Dalam paper tu kita ada abstract yang saya dah terangkan tadi tentang dalam abstract tu ada mana tadi? Ini dalam abstract tu ada introduction, objective, method dengan impact. Okey, ni dalam abstract.
ada tujuan, ada metodologi. Metodologi itu terdiri daripada beberapa lah ya, findings dan mungkin kaitkan semasa perbincangan tu, findings tu kaitkan dengan teori mungkin kalau ada, dan juga kajian-kajian lepas. Kemudian 3 hingga 5 keywords. Mungkin ada dalam paper tu ada introduction, background of the study, research context, dan mungkin gap yang kita dapat daripada kajian kita. Kemudian objektif. Dalam introduction mungkin paper tu ada sub-sub topik, boleh kita masukkan. Kemudian objektif biasanya di akhir sekali introduction tu kita tulis. Sama ada di bawah akhir sekali ataupun kita buat topik, sub-topik lain pun boleh juga. Metodologi, kita ada tentang apa kajian kita buat. Jadi berkaitan dengan research ni, lesson study bukanlah satu method ya, bukan satu method, tetapi method ni boleh je mungkin case study, mungkin Excel research adalah salah satu method, cuma bukanlah mungkin kita tak fokus kepada pre and post. Pre and post ataupun macam eksperimen kan, kita tak fokus kepada pre and post ataupun keberkesanan. Tapi kita lihat kalaulah kita buat Excel research, intervention yang kita buat tu dapat meningkatkan kemahiran pelajar, katalah kita nak meningkatkan kemahiran skill tentang sesuatu skill, kemahiran proses sains contohnya. Jadi kita lihat proses bagaimana dia boleh meningkatkan. Ya. Jadi sesuai kita melihat secara kualitatif dan mungkin research design yang lain macam case study boleh kita laksanakan. Jadi biasanya sampling dan data collection ni, sampling adalah ialah kelas student-student kita lah. Kemudian data collection ni biasanya lah melalui observation, interview, dan boleh juga tak ada masalah kalau kita gunakan soal selidik yang mana kita nak dapatkan feedback. Maknanya mungkin pelbagai cara, bukannya hanya survey lah. Okay. Kemudian dalam findings boleh kita letakkan findings dan discussion sekali. Ya. Findings biasanya untuk kualitatif ya. Ni biasanya kalau kualitatif kita gunakan perkataan findings and discussion. Sebab biasanya dalam kualitatif ni kita letak sekali sebab findings kita tu akan terus kita bincang dan terus kita kaitkan dengan literature dan mungkin kita kaitkan dengan teori. Jadi kalau kita pisahkan dia agak sukar. Berbeza dengan kalau kuantitatif, kalau kita pisahkan result dengan discussion agak mudah kita bincangkan. Tetapi untuk kualitatif biasa kita sekalikan ya. Jadi terpulanglah kita nak pilih yang mana. Okay. Kalau untuk result quantitative research boleh je kita pisahkan dan di situ kita letakkanlah mungkin data-data yang mungkin sebahagiannya kita menggunakan data kualitatif lah. Ya. Kemudian conclusion boleh juga di situ tak perlu panjang sangat, mungkin 1 atau 2 perenggan tentang summary, impact, comment, further study dan sebagainya lah. Seterusnya acknowledgement iaitu sekiranya kita ada grant, bagi saya memang amat pentinglah kita highlightkan di situ ya. Kerana saya tak tahu peringkat meritokrasi macam mana, tapi kalau kita peringkat universiti memang ini salah satu daripada KPI universiti, KPI untuk MyRA kan, untuk dinilai. Bukan saja peringkat universiti, di fakulti dan juga individu sendirilah dapat KPI-nya. Sebab kita ada dana, kalau kita tak ada penerbitan macam pelik lah pula kan. Jadi kita masukkanlah dana yang terlibat. Juga boleh membuat penghargaan ni kepada sesiapa yang terlibat lah mungkin di peringkat sekolah. Tak semestinya dana lah, boleh juga penghargaan kepada mungkin pihak-pihak tertentu yang bekerjasama. Seterusnya reference. Pastikan apa sahaja yang ada di teks dekat atas ada dalam reference dan kita kena semak lah ya. Itu kalau kita nak masukkan dalam proceeding ya. Tetapi tidak diwajibkan pembentang untuk masuk dalam proceeding. Ini optional lah. Kalau nak masuk dalam proceeding, kita kena ikut ni lah. Kalau tak nak masuk, tak apa. Sebab WAS dia tidak mewajibkan lah ya. Mewajibkan. Kita pun faham sebab kita nak lebih kepada sharing apa yang telah dilakukan, bagaimana proses PNMP itu berlaku. Okay.
Okey, seterusnya yang tadi tu lebih kepada research paper. Boleh juga pembentangan kita itu dia menjurus ataupun membincangkan tentang konsep. Maknanya Doktor, sorry yes, mencelah. Puan boleh, Koti boleh. ada angkat tangan nak tanya soalan. Oh, itulah. Maaf ya, saya tak nampak tadi. Okey, apa soalannya? Maaf doktor. Ya. Maaf doktor, tadi daripada pahaman saya, doktor Ya. kata kiranya kita tak masukkan paper kita dalam proceeding, maknanya kita just prepare kita punya abstract seperti format yang doktor tunjukkan. Jadi masa kita present, that means kita present on how we conduct the intervention sebelum dan selepas hasil dia, lebih kepada perkongsian kan. Itu pahaman saya lah doktor. Ya, betul. Kan? Sebab daripada yang tahun lepas pun saya tengok mostly dia tak really fokus sangat kepada macam kita buat R&D kan, methodology, all those things kan. Dia more into apa yang kita lakukan kepada pelajar kita dan apakah feedback yang kita dapat daripada hasil tu yang nak kita kongsikan. Betul tak doktor? Betul. Yang saya faham lah kan, yang abstract Yeah. tu baru kita tulis kita punya how we conduct it and so on, yang seperti format yang doktor bagi tu kan. Ya, betul. Sebab so we just follow that way, is it? Yeah. Terima kasih doktor. Sebab pembentangan 10 minit ya kan. Jadi kalau kita cerita semua memang tak sempat. Dia fokus kepada result lah sebenarnya, apa proses yang berlaku. Tapi bila kita tengok yalah, biasalah untuk abstract tu pastinya kita ada benda-benda tu, metodologi ada. Cuma mungkin semasa pembentangan tu kalau kita nak select pun boleh, tapi kita tengok pada masa. Sebab pembentangan tu dihadkan 10 minit. Kalau kita cerita panjang metodologi memang tak sempat. Kalau boleh kita nak tengok proses tu. Ya. Boleh ya Pak Dunia? Ya, betul doktor. Terima kasih doktor. Itu yang saya nak dapat kepastian daripada doktor. Sebab kebanyakan daripada kita, saya rasa sebab tu saya rasa the beauty of walls lah bagi saya. Sebab kita lebih kepada perkongsian apa yang kita buat dalam kelas kita dengan pelajar kita yang boleh kita share. Sebab kalau kita nak tulis, sometimes orang tak dapat nak tulis satu whole paper doktor untuk siapkan satu paper untuk present. Tapi kalau kita nak buat setakat abstract to show what is the objective, apa semua, how we do it, carry out the intervention, I think ramai boleh buat doktor. Terima kasih doktor. Sama. Tapi betul tu, sebab dia lebih kepada sharing. Namun kita sediakan juga paper ni atas permintaannya. Sebabnya kita ada juga pembentang daripada pelajar yang mana mungkin ada KPI-nya yang hendak dia nak penerbitan itu. Sebab tu kita sediakan juga platform. Tapi kalau nak maka kena ada proses inilah. Sebab dia baru ada review-nya kan. Okey, betul. That means kalau dia nak proceeding, dia proceed dengan paper dia, there's no problem kan. Jadi dapat dua lah, proceeding and also presentation. Okey, terima kasih doktor. Okey, sama. Terutamanya bagi guru-guru yang nak sambung belajar kan, ini satu platform untuk ni lah belajar juga kan. Menulis bukan senang sebenarnya kan, nak menulis. Okey, seterusnya ini kalau konsep paper. Konsep paper dia lebih kepada mungkin kita buat systematic review ya. Kalau kita lihat ke dalam ni sama juga dia dengan research. Tapi apa berbeza kat sini? Abstract sama, keyword sama, ada introduction. Okey, ada objektif. Okey, dalam metodologi ni kalau kita buat systematic review, maksudnya mungkin kita cari paper yang betul-betul berkaitan dengan tajuk kita, kemudian kita analisis, maka itu ada metod. Tapi kalau tak ada metodologi, tak ada masalah. Cuma kita terus bincangkan tentang apakah sub-sub tema, konsep-konsep yang kita nak highlightkan itu. Jadi mungkin metodologi di sini tak optional lah bagi untuk konsep paper. Tapi kalau kita ada systematic review, kita boleh juga highlight benda tu. Ya. Yang lain tu semua sama saya rasa. Okey, di sini saya ada highlightkan inilah kriteria ya, saya minta sendiri pada bos. Apakah kriteria yang dia masukkan? Itulah ada strong, satisfactory dan the follow up. Maknanya mungkin topik itu menarik tapi mungkin dia tak faham. Terutamanya dari bahasa lah. Mungkin dia tak faham. Kemudian dia mungkin akan ditanya balik supaya dia perbaikilah bahasa supaya dia faham. Mungkin tajuk tu menarik tapi dalamnya dia tak faham. Jadi ada ketiga kategori, tapi ada tambah satu lagi strong plus. Strong plus ni apabila dia dah buat semua second level yang nak dipilih itulah. Sebab ramai juga yang ditolak ya. Cuma itulah tapi saya rasa untuk perkongsian ni saya rasa tak ramailah yang ditolak ya. Okey, maknanya di sini
mudah untuk penilai mengenal pasti tajuk itu sesuai untuk tema yang mana. Ya. Kemudian dalam proposal, BOS suka menggunakan perkataan proposal sebenarnya ya. Untuk tahun lepas pun dia menggunakan perkataan proposal. Tapi kami merasakan bila kita berbincang, proposal tu bagi kita ni maksudnya berbeza. Macam lebih orang kata lebih detail lah Tapi kita menggunakan perkataan dua-dua lah abstract. Sebab mungkin luar negara dia lebih ni kepada proposal, tapi kita guna juga perkataan abstract lah supaya mudah difahami oleh kita lokal. Okay, dalam abstract tu clearly describe tadilah sub-sub tema-tema ataupun konten yang kita nak highlightkan. Kemudian dia berkaitan dengan lesson ataupun learning. Lesson or learning studies. Maknanya proses PNP itu sendiri. Okay. Mungkin ada kriteria lain, tengoklah pada topik itu. Mungkin ada perkara lain yang kita akan dapati bila kita lihat pada abstract itulah. Kemudian penilai sendiri akan berikan recommended for conference sama ada proposal ni nak diletakkan mana. Lebih sesuai. Doktor, nak tanya. Okay. Doktor, what's the difference between lesson dengan learning study, doktor? Okay. Nak kata berbeza, lesson ni kalau dia ada konsep yang telah diterangkan, kalau tak silap siapa yang pergi ke WAS tahun lepas, Prof siapa tu presiden bukan chairperson of WAS 21, dia ada bincangkan tentang learning study. Nak kata sebenarnya ada teorinya, saya pun tak berapa clear juga dengan teori ni sebab ni di-highlightkan oleh WAS tahun lepas mungkin boleh dibincangkan. Kalau lesson ni iaitu pengajaran kita, pengajaran tetapi bukan fokusnya kepada guru ataupun lesson plan, tetapi fokus kita kepada proses pembelajaran pelajar. Sebab tu bila kita kata lesson study lah the whole tu, kalau kita translate lah dalam bahasa Melayu bila saya berbincang dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, sesuainya ialah kajian pembelajaran, bukan kajian pengajaran. Sebab fokus pada lesson ini adalah pelajar, student development, student thinking. Kita nak melihat kemenjadian pelajar, bukan pengajaran guru. That's why lesson study uniknya kalau siapa yang melalui proses itu. Pertama, lesson study ni ialah collaborative. Kita build the learning community group dalam dia bukan sendiri-sendiri sebab kita tak mampu nak tengok lesson itu secara sendiri. Sebab kita melihat kepada proses, perlu pemerhatian, penuh analisis. Jadi kalau ada rakan, satu learning community group tu yang sama-sama melihat, akan lebih baiklah. Jadi kita ada perbincangan. Jadi kalau ikut pada fasa-fasa lesson study tu sendiri, kita ada first belajar ataupun study. Study maksudnya learning community group itu belajar sesuatu daripada perancangan. Study the lesson. Sebab kadang-kadang learning community group tu terdiri daripada orang yang pelbagai bidang, memang digalakkan sangat. Tak semestinya lah kalau matematik saja. Kalau saya lihat dia lebih learning community tu pelbagai bidang. Semasa saya melihat satu lesson visit school visit tu, pengajaran matematik tetapi learning community terdiri pada orang sejarah, orang muzik, orang bahasa. Jadi nampak dia punya pengajaran tu menarik lah, mungkin idea daripada rakan-rakan yang bukan dalam bidang. Jadi kita tengok macam mana proses pembelajaran itu berlaku kepada pelajar. Impactnya kepada pelajar tu macam mana. Jadi bolehlah dua-dua. Maksudnya memang lesson mungkin perancangan sebab kita kadang-kadang nak buat dua-dua tak sempat dalam satu pembentangan. Kalau kita mungkin buat macam dalam abstract ni kita melihat kepada how the lesson planning itu pun boleh juga. Tapi mungkin kita sebab kita ada 4 fasa kan dalam lesson study ni, mungkin kita hanya sempat membentangkan kepada fasa 1 dan 2, iaitu study dengan juga planning.
Jadi cuma dalam metodologi tu kita ceritalah cerita tentang mini sub of lesson study program ke apa ke. Mungkin sempat bincang tentang lesson saja ke. Cuma mungkin ada further study untuk melihat kepada proses of learning study. Ya. Boleh ke? Dr. Mala ke yang tanya tadi? Tak, Puan Kumu. Tak nampak orang kan jadi. Okey. Okey. Ya. Thank you, Doktor. Ini paling penting ya, yang pendaftaran. Doktor, sorry mencela ni Dr. Malas ni. Okey, Doktor, sebenarnya kalau macam tu kita tidak perlulah bentangkan satu kitaran lesson study itu adalah memadai kalau kita dah buat langkah pertama, kedua. Tetapi kalau kita tak done nak buat penulisan bagi langkah seterusnya, kita boleh kata dalam cadangan kajian lanjutan ataupun kata kita akan buat penulisan ni dalam kajian masa depan dan sebagainya. Yes. Boleh. Okay. Mungkin subtema yang sesuai mungkin kita kata macam building. Kita ada saya sebab tu subtema tu kita cuba untuk boleh kata semualah. Kalau lihat di sini ya. Mungkin di situ subtema yang sesuainya ialah ni developing professional learning community ataupun lesson study and teacher professional development. Peringkat awal ya, kan. Doktor. Sebab tu peringkat awal kan. Sebab dalam hati saya sebenarnya saya nak buat kajian dengan student KPLI dalam talian sebenarnya sebab kami tak boleh nak pergi praktikal. Jadi kami hanya boleh lihat dalam virtual. Jadi virtual. Jadi pada pandangan saya, saya memang nak buat langkah sampai dia punya preparation sebelum the implementation tu. Bagaimana kami buat lesson study tu, Doktor? Ya, boleh. Maksud kita itulah subtema yang sesuai yang ni lah. Kan? Okey. Kita kalau boleh nak kata semua aspek lah yang boleh dibentangkan. Okey, last ni kira last ni lah ya. Ni yang penting ya. Yuran. Saya nampak memang beribu-ribu lah. Okey, yuran di peringkat antarabangsa saya tunjukkan early bird dengan regular. Kita pun merasakan 1,200 tu itu biasalah orang semasa meeting was mereka mengatakan dah 2 tahun mereka tidak berseminar dan mereka ada dana dan dana tu belum digunakan dan betul yang mereka mengharapkan supaya ada semuka lah. Ya. Kalau teringat saya semasa saya pergi WAS di Indonesia ya 2012 di Singapura, Indonesia 2014. Yuran masa tu 1,400. Ya. Walaupun dekat okay, tapi memang itulah biasa. Bagi mereka biasalah. Untuk kalau international memang biasalah rate ni tu kan. Cuma kalau pelajar kat sini 850 dalam negara, tapi kita mungkin oleh kerana kita guru-guru, kita di sinilah mungkin ya dalam negara 50. Tapi sebenarnya kenapa tak boleh kurang lagi sebab once kita daftar, kita bayar yuran 50 USD pula, USD sebab tadi sorry. 50 USD itu sebenarnya lebih kurang 200 adalah untuk membership. Untuk membership. Maknanya kalau kita kata 200 lah, 210, kalau 500 maknanya tinggal 250. Terutamanya yang semuka kan, kita dah buat 3 hari dengan makannya, dengan apa tu, dengan inilah dengan bayar tempat lagi kan, sewa dan sebagainya, maka memang saya rasa sangat murah lah. Okey. Kemudian kita ada juga school visit, yang ini kita kena bayar juga sebab apa? Satu ialah pihak sekolah pun bila datang takkan tak ada bagi apa-apa kan pada delegasi WAS ni. Jadi dia pun nak bagi makan tetapi dia tak ada peruntukan, sekolah tak ada peruntukan. Jadi kita akan bagi pada sekolah jugalah sedikit. Kemudian kita naik bas ya, pergi ke sekolah-sekolah. Antara sekolah yang kita akan pergi ialah ada preschool,
ada secondary school, elementary school, kita ada sekolah orang asli, sekolah jenis pintar, kemudian pendidikan khas, pendidikan khas. Ada 7, satu lagi apa ya? Yelah, ada beberapa sekolah dan kita pilih lah sekolah mana yang akan kita pergi. Kita pergi daripada pagi dan di sana terus ada sedikit briefing daripada pihak sekolah, sekolah mana yang kita akan masuk. Kemudian kita buat observation sama-sama. Selepas observation kita terus pergi reflection yang akan kita buat lah based on the observation, dan kita ada expert lah daripada WALS akan memberikan penilaian pandangan macam mana observation dan reflection kita lakukan di situ. Jadi saya rasa ini pengalaman yang saya rasa antara yang dinanti-nantikan dalam WAS ialah school visit. Nak tanya. Okey. Doktor, kalau kami adalah member WAS sebab kami bentang paper last year. So kami dah jadi dah member WAS untuk 1 tahun. So ada tak deduction dalam yuran pendaftaran? Oh, ini memang ini member WAS ni adalah untuk 1 tahun. Maknanya dia akan untuk 9 bulan 9 ni untuk tahun berikutnya. Bukan bermaksud ni, maknanya once apa benefit ya dia kita dapat jadi member ni. Pertama, dalam website WAS tu kita ada journal learning of lesson studies. Kita boleh access journal tu selama setahun. Jadi WAS yang tahun lepas kita pergi adalah untuk tahun itulah. Setahun ni. Jadi untuk berikutnya, untuk tahun depannya untuk seminar ni lah. Kemudian kita boleh juga dapat, kita boleh access kalau yang online, jadi kita boleh tengok lagi video-video di dalam website itu selama setahun. Oh, okay doktor. Thank you. Okay, kemudian saya tunjukkan juga template contoh yang boleh kita ni. Simple-simple lah. Ya. Assalamualaikum doktor. Ya, Waalaikumsalam Tuan. Ya. Saya nak tanya sikit doktor. Yang pasal member tadi kan. Macam mana kita nak join? Yalah, bila kita daftar automatik nama kita dah ada, kita akan jadi member lah. Dan kita ada email semua. Maknanya kita boleh access selepas seminar itu. Okay. Dia ada link dia lah untuk join the wall member. Ya. Nanti maksudnya fee yang kita bayar tu adalah untuk member sekali. Dia akan ambil sebanyak 50 USD lah, USD dollar tu. 50 dollar RM210 lah. Okay. Okay doktor, terima kasih. Maknanya kita tak perlu bayar lain, memang dia wajibkan semua peserta bayaran itu adalah untuk membership sekali. Okay. Maknanya dia punya tu kita boleh maknanya yang itu tu kita boleh rujuk lah apa-apa artikel yang berkaitan PSCS dalam tu lah. Okay, terima kasih doktor. Sama. Sekarang ni saya tunjukkan dokumen, template artikel. Nampak ke? Nampak apa sekarang? Nampak doktor. Ya, title of your paper, nampak ya? Nampak. Jadi nanti kita akan sertakan dalam website itu, ialah ni templatenya, cuma inilah penjelasan abstract lebih kurang 250 word. Ini tentang tadilah kalau bahasa Melayu kita kena letakkan bahasa Inggeris sekali, ni keyword, introduction. Cuma beberapa perkara ya nak saya highlightkan kat sini ya. Okey. Yang ni biasa kita terlepas pandang ya. Okey, ni kita nampak ni figure. Ya, figure. Sebelum figure ni keluar, pastikan di dalam selepas subtopik ke title apa-apa kat sini, jangan terus figure tu ditunjukkan, tetapi adalah at least satu perenggan yang menceritakan tentang subtopik itu, dan pastikan figure tu diletakkan di dalam perenggan itu. Ini actually penulisan akademik lah penulisan akademik. Kita tak nak memaksa, katalah kalau perenggan ni tak ada figure terus, seolah-olah kita memaksa pembaca pandai-pandai lah buat baca sendiri figure ni tentang apa. Tak boleh macam tu. Ya, dalam penulisan akademik, kita penulisan kita adalah untuk memberitahu kepada pembaca. So kita tak nak pembaca tu pandai-pandai baca sendiri. Ya, sebab dia baca pemikiran kita sebenarnya. Jadi dalam perenggan ini pastikan ada perkataan figure 1 itu.
Salah nak cerita tentang apa. Cuma kita tak payah biasakan guna see figure above. Tak perlu above ke apa. Sebab figure 1 itu dah menunjukkan nama khas. Bila nama khas, kita kata ada figure 1, secara automatik pembaca tu akan melihat kat mana figure 1. Dia boleh di bawah. Dia boleh mungkin kalau kita tengok buku kan, dia mungkin boleh buka sebelah. Tak perlulah kata di sebelah ke, di atas ke, di bawah ke, tak payah. So figure 1 tu adalah nama khas yang khusus kepada figure ini. Ya. Dan pastikan kita tulis figure tu sebelum figure tu ditunjukkan, dan kemudian kita bincangkanlah di bawahnya lanjut description tentang figure itu. Okay. Kemudian metodologi cerita tentang tadilah tentang research design, sampling, data dan seterusnya. Ini untuk siapa yang nak terbit dalam proceeding lah ya. Ada finding dan result dia. Jadi sama juga table macam tu juga, pastikan perkataan word table 1 itu ada di dan penomboran itu menggunakan 1, 2, 3 lah, bukan ikut ikut dia punya sub ya. Okay, conclusion, arrangement dan reference. Pastikan check apa yang ada di atas sama dengan apa yang di bawah. Maknanya tak ada yang tertinggal lah. Kita digalakkan kalau siapa yang belajar ya, menggunakan sama ada EndNote ataupun Mendeley ke, supaya pasti bahawa apa yang ada di dalam teks ada di dalam reference. Dan ya. Doktor, ada soalan. Ya. Ada soalan ada di sini berkaitan dengan bayaran untuk penyertaan adalah mengikut bilangan kertas yang akan dibentang ataupun mengikut bilangan peserta walaupun 5 orang yang melaksanakan kajian bersama. Okey. Siapa yang hadir dia kena bayar. Tapi kalau paper maksimum boleh bentang 3. Mungkin dia nak bentang dalam paper, nak bentang dalam simposium, dia bayar 1 je lah. Dia bayar 1 je. Tapi maksimum 3 lah. Doktor, kan? Ya. Last year, masa kami bentang paper, sertifikat pembentang tu diberikan kepada pembentang tu sahaja. So, macam mana this year, Doktor? So, ada sertifikat yang berlainan diberikan kepada setiap pembentang? Kalau pandangan ini siapa yang cakap ni ya? Kumu, Doktor. Kumu bentang ya ni. Last bentang, yes. Oh, hanya satu nama je ya? Bukan. Last year dia just issue us 1 certificate only. Kalau 4 orang pembentang, adakah kami akan dapat 4 sertifikat untuk... Dalam sertifikat tu ada berapa nama? All the pembentang punya nama. Oh, okey. Tapi memang rasanya itu perkara biasa. Maksudnya dalam paper tu ada 4 orang. Dalam sertifikat tu ada 4 nama. Tetapi kita bagi sebab sekarang kita guna digital certificate. Okey. Jadi tak ada masalah lah. Kalau kita bagi pada seorang pun, you all boleh distribute kepada kawan-kawan lain. Ya. Ya, betul doktor. Sebenarnya dia bagi 1 sertifikat pembentangan di mana semua ahli terlibat dalam penulisan tersebut ada nama kan. Ya, betul. Jadi kita boleh print lah kepada rakan-rakan yang lain, tapi dia cuma sediakan 1 sahaja. Ya, satu partisipan dia akan bagi 1 sijil penyertaan dan 1 sijil pembentang. 2 sijil sebenarnya doktor. Ya, yang datang dia bagilah penyertaan. Tapi yang tak datang dia tak bagilah, tapi dia bagi sertifikat. You all boleh distributekan dengan rakan yang lain. Jadi maksudnya pembentang akan terima 2 lah. One is participation, the other one is presentation. 2. Itu saja. Terima kasih doktor. Okey, sama. Okey. Boleh saya sambung sedikit tentang reference ni. Sekarang ni memang banyak artikel kalau kita lihat di dalam Google Scholar, ya, dia dah ada DOI. DOI ni sebenarnya adalah macam address lah. Once kita kalau kita copy ni masuk di dalam Google Scholar, dia akan terus pergi kepada artikel penuh tu. Ya. Jadi harap tuliskan sekali DOI-nya supaya pembaca boleh senang akses lah bila dia nak rujuk lebih lanjut. Okay. Kemudian yang ni buku. Siapa yang biasa tulis artikel saya rasa tak ada masalah.
Cuma apa, ada beza ya macam mana tulis jurnal dan juga tulis buku. Kalau kita lihat dalam jurnal ni ya, semua jurnal tu kita italic, jenis jurnalnya, nama jurnal tu kita italickan, tetapi kalau buku, nama buku tu yang kita italickan. Sampai sini. Ya, okey. Okey, ada soalan ke? Okey, ada soalan apa-apa? Itu perkongsian saya berkaitan dengan artikel lah. Saya nak tahu juga ya, di peringkat matrikulasi saya difahamkan memang guru-guru pensyarah matrikulasi memang melaksanakan lesson study ya, dah lama saya difahamkan ya. Jadi saya rasa proses ataupun bagaimana langkah demi langkah lesson study itu jalankan, saya rasa tak ada masalah lah, telah diberikan oleh, ada juga dia Dr. Mala dan grup daripada IAB ya, telah memberikan penerangan tentang itu, dan juga PLC. Okey. Tentang bila kita kata PLC ni, kita faham pihak kementerian telah kata apa, menjadikan beberapa tools ya, alat kolaboratif, lebih kurang 13 ya, alat kolaboratif yang telah disediakan oleh pihak kementerian, tujuannya untuk memberi kata apa idea kepada guru-guru, dan guru-guru boleh pilih mana yang sesuai ya. Namun berdasarkan kepada kajian saya lah ya, lesson study tu kita dah tahu dia punya step by step. Sebenarnya kalau kita melaksanakan lesson study, alat kolaboratif lain secara tak langsung tu boleh kita laksanakan sekali. Okay, sebagai contoh, contohlah kita buat tentang virtual lesson study. Secara dalam pandemik ni kita tak boleh nak bersemuka, kita buat secara virtual. Kemudian kita menggunakan strategi-strategi baru berkaitan dengan online ni kan. Kita menggunakan macam-macam tools ataupun apps yang kita gunakan. Bagi guru-guru yang kita tak biasa, mungkin kita perlu pelajari. So kita mungkin boleh berbincang tentang strategi ataupun tools ataupun apps yang sesuai nak digunakan. So kat situ berlakulah mungkin book club ataupun ada buku-buku tertentu yang kita study dan kita bincang, dan kita dalam online kita bincang tentang buku itu, tentang strategi itu. So secara tak langsung alat kooperatif book club telah berlaku di situ. So pelaksanaan tu boleh berlaku secara serentak lah. Alat-alat kolaboratif ni dilakukan secara serentak. Tapi saya tak tahu peringkat matrikulasi macam mana PLC yang dijalankan. Okey? Ada feedback ke? Sama seperti dia? Ya, sama seperti yang doktor bagi tahu tu lah. Kita sebenarnya kita tak boleh create one tool by itself kan. Macam lesson study, kita can start off with teacher sharing kan, dapatkan idea how to go about the intervention. Itu is a combination sebenarnya. Tapi the main paper yang kita akan buat tu maybe we focus on our lesson study lah. Tapi dari segi PLC memang kami conduct dalam di matrikulasi tak ada masalah. Cuma sekarang ni kita belum lagi menyertai WAS, sebab tu yang kita berminat lah untuk menyertai WAS lah, sesuatu yang ada kaitan dengan kami. And then it's quite simple. Kalau yang di matrikulasi lebih detail lah, kami akan buat full paper doktor. Kami akan present full paper. Jadi yang ni kita buat abstract and then we are focusing on the sharing. It's more like to me lah, more like inovasi. Macam kita buat paper inovasi. Seperti saya menyertai inovasi, dia more into how we go about our intervention kan doktor. Ya. Just the abstract, not the full paper. Jadi kalau macam tu ramai yang akan menyertai lah. Cuma yuran pula doktor kalau boleh lah. If there's any can reduce a bit ke macam mana ke, just for participation from Malaysia lah, especially cikgu-cikgu kan. Saya faham. Sebab dia datang automatically, we have to pay for the yuran keahlian kan. Yuran keahlian tu yang partly is gone there. Tapi kalau kita buat secara online, kalau boleh kita reduce the price, bukan semua yang boleh datang face to face kan. Jadi for online kita reduce sikit boleh lah. Diconsider ke doktor? Itu cadangan je lah. Terima kasih doktor. Okey, sama-sama. Cuma mungkin kita akan bawa ni ke atas sebab kita fikir macam ni sebab online kan. Bagi saya partisipan ni kalau boleh dengar tentang keynote tu secara bersemuka.
kita akan buat di data untuk untuk keynote speaker. Antara keynote speaker yang kita kita datangkan ataupun WAS sendirilah ialah Catherine Lewis, Stephen Klivex, siapa tu ada daripada Jepun. Yang ini dia tentang pendidikan sepadu ya, holistik. Ryoko kan nama dia, Ryoko daripada Singapura, dan juga ada lima, itu satu. Yang kedua, sebab kemungkinan kalau present secara online je tak masalah, tapi kalau boleh kita dapat benefit lain daripada keynote, kita dapat benefit, kita ada juga expert ya. Kita ada satu program tu panel session, itu saya tak masukkan di dalam 3, itu lain. Yang kita boleh join, kita boleh present ialah dalam paper, simposium dengan poster. Tapi ada satu program plenary session. Plenary session ni kita datangkan expert-expert lesson study di dalam dan luar. Kita ada topik-topik tertentu, macam sebagai contohlah tentang tentang kepimpinan. Antara satu panel yang akan bentangkan ialah Dr. Bala. Dr. Bala, si panggil dia. Kata Dr. Bala, you are the expert on kepimpinan ni. Itu satu. Dan di dalam situ ada 3 hingga 4 panel daripada Malaysia, daripada luar negara, dan ada pengulasnya ialah expert from WAS. Jadi saya rasa benda tu sayanglah kalau tak datang yang tu. Jadi online tu takut tidak ada ni. Bila lagi nak datang ke Selangor kan? Ya, betul-betul. That keynote speaker memang tak cannot deny lah. Even yang last year kita listen memang very good lah. Tapi doktor, saya cadangan saya lah doktor, kalau boleh doktor dia sediakan maklumat-maklumat ni untuk kita promosikan. Jadi apa yang ada ya, yang penting-penting macam doktor terangkan tadi lah. Supaya kita boleh maklumkan kepada rakan-rakan kami lah, dan juga para guru lah yang berminat kan. Jadi dia orang tahu apa dia actually, it's not just presenting, dia also learning, you know. Sebab betul. Kalau boleh doktor bagi banner kat saya supaya saya boleh maklumkan kepada rakan-rakan. Terima kasih doktor. Sama. Ada lagi ke soalan? Saya rasa pengkongsian saya tu je. Saya tak nak lebih kepada tu tadi kan, persediaan untuk ni kan. Ke ada lain lagi Puan Rodiah mungkin nak saya sentuh ke apa ke? Doktor, terbuka. Nak buka soalan. Boleh? Maximum papers this year akan dibentangkan berapa doktor anggaran? Untuk seorang ke apa? Untuk kita punya walls this year. Okey. Kita akan tengok nak kena maksimum ya. Kalau ikutkan, kita tengok juga penyertaan. Kita pun tak tahu macam mana penyertaan ya. Sebab last year pun banyak juga. Betul. Last minute lagi masa tu banyak. Jadi sebab kita buat hybrid, kita pun tak tahu macam mana penyertaan. Saya tak tahu Malaysia macam mana ya. Adakah macam untuk local this many papers, untuk foreigners this many papers, ada tak kita buat macam tu? Setakat ni dia punya susunan kita ikut tim. Ikut tim. Supaya mudah kalau kita nak tengok, itu cadangan juga daripada Catherine Lewis lah. Bila ikut tim tu kita senang nak kata berbincang. Tapi kita tengok jugalah macam mana. Sekiranya banyak, kita dah sediakan beberapa bilik. Maknanya kalau sekiranya banyak, maknanya kita kena tambah bilik. Kita buat di UKM ya untuk pengetahuan. Hari tu mula-mula nak buat di hotel, tapi dengan kosnya yang begitu tinggi, dan hotel pun susah nak menerima dalam SOP ni ramai-ramai. Jadi WAL sendiri amat kata menggalakkan buat di kampus. Sebab dia tak kisah, maksudnya dia nak tengok suasana kampus, natural kan. Mungkin kena berjalan kaki sikit lah. Ya, berjalan kaki sikit. Itu pengalaman yang itulah, siapa yang tak pernah masuk UKM tu. Okey. Ada soalan lain? Tak ada ke? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada, itulah cukup ya sejam perkongsian. Baik, untuk rakan-rakan semua, kita dah sediakan link untuk kehadiran pada pagi ini. Jadi boleh nanti klik pada link tersebut lah untuk link kehadiran tu dimasukkan dalam SPLG. Itu makluman kepada semua lah. Jadi, terima kasih. Nanti PowerPoint saya akan berikan kepada Puan Rodiah ya. Nanti boleh distribute.
Okey, nanti saya akan share lah kalau sesiapa yang berminat dengan presentation doktor nanti, bolehlah bagi email address apa untuk saya sharekan bahan-bahan tersebut untuk makluman pihak institusi tuan lah. Terima kasih. Saya nak tahu ada bimbingan ke Puan Nadia untuk mungkin guru bila dia mungkin ada berminat tapi kadang-kadang perlu bimbingan daripada pengurusan ke. Betul. Doktor, sebenarnya saya dah jemput semua penyelaras PLC di bahagian matrikulasi yang join. Ada yang join, ada yang ada kelas tapi tak apa. Lepas ni saya akan maklum lebih lanjut lah pada yang tak dapat join sebab hari ni bekerja. Jadi di bahagian IPG kita ada wakil-wakil daripada IPG di sini. Dr. Tasim ada di sini. Yang saya kenal lah ya. Dr. Mala ada di sini. Jadi rasanya mereka boleh lah untuk apa ni bimbing lah rakan-rakan bawah institusi masing-masing. Saya rasa kalau perlu mungkin mereka boleh contact Dr. Zanatul sendiri. Mungkin doktor boleh share lah email ke atau contact number atau saya boleh share lah kalau mereka berminat. Ya, boleh beri. Ya. Okey, boleh. Okey, ada apa-apa soalan lagi sebelum kita? Saya rasa pelajar, daripada saya tengok sini Dr. Zanatul, pelajar-pelajar IPG lebih sesuai yang presenting the posters tu. That would be good. Saya tengok pelajar trainees lah, teachers trainers kan. Oh, bagus. Teachers training college kan. That would be good kan, presenting posters. Saya pun boleh tengok kan, lebih sesuai. Saya pengalaman saya ya. Maksud Puan Nadia ni student yang berada di IPG. Yes, daripada IPG. Bukan dia orang pergi dah pengalaman dia orang di sekolah, mungkin dia orang can present something, you know. That would be interesting also kan from their point of view. Daripada pelajar-pelajar ni lah. Tapi dia rasa pencara dia lebih maklum lah. Pencara dia kena dia lemah menjadi bimbingan lah. Dr. Mala Asia, Dr. Tasim Asia, I'm sure dia orang boleh buat sesuatu lah. Bagi something interesting lah kan. Poster, sebab saya tengok poster presentation ada, that's interesting. Yes. Okay, terima kasih. Boleh kita tutup ke Kak Rodia? Kalau tak ada pertanyaan, kalau tak ada pertanyaan, just ask again one round. Okay, ada tak any pertanyaan dari doktor untuk Dr. Zanatul? Doktor, macam poster presentation sama dengan apa tu video presentation, yang presentation biasa ke doktor? Peserta perlu menyediakan poster. Apa konten dalam poster tu seperti dalam tu lah yang kita tunjukkan tadi dalam abstract tu. Letak dalam satu poster A1. Kemudian bawa poster semasa ni dan kita akan sediakan tempat untuk tampal. So kita ada satu session untuk katalah ni sejam adalah poster presentation. So semua pembentang poster tu berada di poster masing-masing dan yang lain tu akan melihat dan mungkin ada soal jawab lah di situ, dia nak tanya lebih lanjut. Maknanya present semasa lawatan poster tu. Macam Mama kata gallery walk lah. Gallery walk. Ya. Tapi maaf doktor, nak tanya website untuk WAS dah buka belum? Supaya dia orang boleh dapatkan maklumat-maklumat bagaimana template dengan template poster semua tu? Mungkin minggu depan sebab kita perlu endorse daripada WAS sendirilah. Semua benda tu dah kami sediakan, perlu endorsement daripada WAS. Tak sikit dalam masa yang terdekat lah, insyaAllah. Thank you doktor. I think setakat ini saja kot perkongsian daripada Dr. Zanatul. Kami mengucapkan ribuan terima kasih doktor sebab meluangkan masa untuk kami untuk menjelaskan one by one tentang persidangan WALS 2022 yang akan datang in September ni. So daripada Jawatan Kuasa Professional Learning Community, College Matrikulasi Kejuruteraan Kedah mengucapkan terima kasih doktor dan terima kasih kepada para peserta yang telah menghadiri sesi perkongsian ini juga. So kita dah ada link kehadiran, sila isikan link kehadiran di chat box. Okay, terima kasih kembali ya. So saya boleh leave ya. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak. Okay, pada rakan-rakan lain tu nanti saya akan Dr. Zanatul. Sama-sama. Okay, Dr. Mala. Thank you.
Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih doktor. Terima kasih. Terima kasih doktor. Kumuti ni. Yes. Ya, terima kasih. Oh, thank you so much. Thank you. Thank you doktor. Thank you. Link hadir nanti kita akan share juga link kita buat YouTube live. Lebih penting. APC lebih penting bermakar. Biar kita nanti